Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua lama dah tak buat video, tak upload video dekat YouTube. So hari ni rasa macam nak berkongsi sedikit cerita lah. Cerita sedih di awal Syawal, di awal Syawal. So kisah sedih ni sebenarnya kalau korang perasan lah, kalau kat Facebook tu aku ada upload sekejap-sekejap lah berkaitan dengan apa yang aku telah lalui lah. Okay, so kisahnya seminggu sebelum raya aku telah disahkan positif COVID-19. So kali ni sebenarnya nak berkongsi macam mana perasaan, macam mana keadaan di PKRC, keadaan berjauhan dengan anak-anak bila raya, perasaan tu kan. Okay. So benda ni berlaku cara tak sedar sebenarnya. Melalui kontak rapat individu. Yalah, kita pun tak sangka benda ni berlaku kan. Jadi kontak rapat. Benda ni dalam, tak silap dalam 2-3 hari lah. 2-3 hari. First day dalam awal bulan Mei. So gejala ni dah timbul lah. Yang first kali suhu. Okay, jadi kalau yang biasa kita tahu gejala dia adalah demam, hilang dia rasa, dia bau dan juga sakit-sakit sendi lah. Itu yang berlaku pada aku lah. Okay. Jadi yang pertama sekali tu demam lah. So kisahnya masa tu kita tak tahu itu adalah tanda gejala COVID kan. Jadi pergilah dekat satu kedai ni, pergi scan. Suhunya adalah 38 darjah yang panggil. Jadi panas lah. So aku terus keluar balik lah. Terus balik rumah. Masa tu nak beli Panadol dengan apa tu panggil? Yoko-Yoko. Yoko-Yoko sebab rasa sakit belakang kan. Benda tu macam tangkap belakang, sakit belakang. So aku makan lah Panadol. Benda tu maghrib lah, lepas berbuka. Memang panas. Yang kata macam mana nak kata panas tu, tapi kita boleh gigil. Gigil tu yang tak tahan tu. Bila kita kena air tu, dia punya sejuknya tu sampai ke dalam tulang. Lebih daripada tu lagi. Memang tak pernah dalam hidup aku menggigil sebegitu sekali. Kalau kau rasa macam pelik menggigil tu, mungkin tanda-tanda lah. Tanda-tanda mungkin virus tu mula menyerang antibody badan kita lah. Okay. Jadi selepas tu aku demam. So masa tu dah mula hilang diri rasa lah. Jadi macam tak ada selera nak makan. Okay. Tak ada nak selera makan. Hidung pula. Bau macam ada lagi lah. Bau macam ada bau lagi lah. Okay. Jadi hari yang kedua, yang mula kena demam, maghrib lah, lepas berbuka. Besoknya pergi ke klinik lah. So doktor tu kata, sama juga dia check masa tu dalam 37.8 macam tu lah. 37.8 macam tu lah suhu. So dia terkejut jugalah. Dia ambil tekanan darah. Dia pun pelik tekanan darah. Jadi tekanan darah rendah jadinya. Dia pun pelik macam mana lelaki boleh tekanan darah rendah. So suhu, lepas tu dia bagi antibiotik. Cuma dia kata kalau macam demam lagi, cuba pergi swab. Masa ni tak tahu lagi ni. Cuba pergi swab. Test. So hari yang kedua, ketiga lah. Maknanya kalau 1, 2, 3 selepas pergi jumpa doktor tu, keesokan harinya, alhamdulillah demam dah tak ada. Cuma dia rasa tu macam
Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada lah. Dari bau pun sama macam tu. Cuma badan rasa dah mula okey lah. Rasa dah okey. So, berakhir kat situ. Tapi, bila ada berita yang kontak rapat ada positif, so oleh sebab aku ni kira macam kontak rapat dengan individu ni, kena pergilah swab test. Jadi 5 ke berapa? Sekejap, kena tarik balik. Swab test 5 swab test, okey, swab test 7. Okey, swab test 7 hari bulan 5. 7 hari bulan 5 di swab test di CAC Keluang. So memanglah berdebar jugalah kan. So swab test ni sebenarnya aku dengan bini aku. Dengan bini aku sama-sama kontak rapat. Okey. So dalam 7 hari bulan swab test. Jadi keesokan harinya 8 hari bulan, terimalah panggilan yang tak nak sebenarnya. Katakan kami berdua, saya dengan isteri telah positif COVID-19. Ui, gila kau. Bila dah positif COVID-19, automatik lah siapa yang rapat dengan aku, yang kontak rapat dengan aku mesti akan kena swab. So sebenarnya aku pun rasa bersalah jugalah kan. Tapi benda ni kita tak tahu sebenarnya macam mana benda tu kan. Bila dah kena macam ni, sebab tu aku nak kongsi apa benda yang gejala-gejala yang paling cepat lah, paling yang kita nampak, kita boleh rasa. Yang pertama tu memang demam. Memang demam pelik punya. Okay, demam pelik, lepas tu tak ada deria rasa dan juga deria bau. Itu je. Satu lagi mungkin sakit-sakit belakang lah, sakit sendi macam tu lah. Okay. Sebab virus ni dah mula menyerang. Dia menyerang antibody kita. Okey, dah kena tu, dah tahu positif. Biasalah. Macam mana perasaan kita tu. Yalah, serba salah dengan kawan-kawan. Dengan anak lagi, kita risau tu kat anak kan. Sebab satu rumah. So, 9 hari bulan, KKM minta pergi ke Keluang untuk cek itulah kondisi badan macam mana. Okey, jadi bila dah 9 hari bulan tu, kami pergi ke CAC Keluang. Jadi kat situ kami diperiksa lah oleh doktor kat situ. Jadi kita akan pakai gelang lain lah masa tu. Okey. Jadi kat situ dia akan menilai kita lah, kita dalam stage apa. Okey, kalau nak tahu dalam untuk COVID ni kita ada 5 stage. Okey, 5 stage. Ni ada 5 stage. Jadi setelah dinilai oleh doktor dekat situ, aku berada dalam stage yang kedua. Jadi stage yang kedua ni alhamdulillah lah, maksudnya gejala tu dah kurang dan kira rasa macam tak teruk lah. Macam dia tak apa panggil? Kita tak buat kita sesak nafas. Yang penting sesak nafas, sebab dia biasanya akan menyerang pada paru-paru ni. Jadi kita akan rasa tak cukup nafas lah, sesak nafas. Lepas tu batuk pun alhamdulillah aku tak ada batuk. Cuma wife aku ada batuk lah. Okay. Jadi alhamdulillah aku dengan isteri aku stage tu saja. Alhamdulillah kat situ. Jadi walau macam mana pun kami berdua terpaksa pergi ke PKRC, Pusat Kuarantin lah, Rawatan COVID di Pasir Gudang. Okay, nanti aku akan tunjukkan sikit lah macam mana keadaan di PKRC Pasir Gudang tu. Jadi kat sana semua berkumpul, senang kata geng-geng positif COVID-19 yang gejala rendah. Okey, yang gejala rendah maknanya yang demam pun tak demam, demam pun tak demam, cuma pembawa virus yang akan dikuarantin selama 14 hari ataupun dalam lingkungan 10 hari macam itulah daripada selepas diswab positif tu. Okey. Jadi aku tunjukkan sedikit macam mana suasana dekat sana, macam mana keadaan tempat tidur dia, macam mana. Tapi kat sana doktor memang ada, cuma kalau kita ada rasa sakit-sakit baru kita akan berjumpa, kita akan minta
berjumpa dengan doktor tu. Kalau tak rasa apa-apa, sebab kat sana yang untuk ubat-ubat kita bawa sendiri pun tak apa. Ubat Panadol ke apa, ubat batuk ke apa, kita bawa sendiri. Jadi kalau macam ada tiba-tiba sesak nafas kat sana, baru refer pada doktor kat situ. Dan kalau macam teruk, baru dibawa pergi ke hospital. Okay? Jadi yang lupa nak beritahu, yang stage 3, 4 dan 5 ni, kalau ada gejala yang tinggi sikit ni, dia akan terus quarantine dekat hospital lah. Jadi untuk 1 dan 2, dia akan pergi ke PKRC. Kalau kat Johor ni sini, dekat Pasir Gudang lah. Okay? Okay, dekat Pasir Gudang, PKRC ni, okay, sebenarnya tempatnya okay. Berekon, babe. Berekon. 24 jam berekon. Tak ada panas-panasnya. Cuma, yelah, sebab campur semua orang kan. Jadi kita kena melayan lah. Ada yang macam budak-budak sekolah, ada yang dah berumur, ada yang sama-sama bayar dengan kita. Jadi kita, kalau tu bagus, inilah, berinteraksi kat sana. Sana pun ada tempat boleh beraktiviti lah. Ada kat sana, ada pingpong je lah, meja pingpong, treadmill ada. Okay, jadi boleh ada aktiviti sukan tu adalah kat sana. Cuma mungkin, yelah, sebab tak boleh nak tengok suasana luar, jadi kita rasa mungkin akan boring sedikit lah. So kat sana aku tidur je lah, makan tidur. Itu je lah. Kadang-kadang itulah, borak-borak lah juga dengan member kat sana kan. Jumpa member baru, datang-datang tanya daripada mana, kluster mana, macam tu je lah. Jadi kat sana tu nanti aku sediakan video tu. Video tu sedikit gambaran dekat sana macam mana lah. Okey, sebenarnya okey, tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah apa-apa pun. Okey. Yang sedihnya sebenarnya aku beraya dekat sana. Itulah rasanya. Air mata jantan memang tu jugalah kan. Sebab apa? Isteri aku memang dah ada dekat PKRC jugalah, tapi bahagian perempuan jugalah, bahagian perempuan. Yang sedihnya sebab anak-anak aku. Anak aku seorang duduk kat rumah, seorang-seorang perempuan. Dia punya feel tu lain macam lah. Bila masa takbir raya kan. Bila takbir raya tu, dia punya rindunya tu, suasana. Yelah, raya pertama kali tak beraya dengan anak. Anak masih bersekolah. Lepas tu sebab dia pun di kuarantin, alhamdulillah dia negatif, di swab. Alhamdulillah dia negatif, maknanya dia tak ada jangkitan lah daripada aku dengan isteri aku. Jadi dia terpaksa kuarantin dekat rumah. Daripada 2 hari sebelum raya sampailah ke-4 ataupun ke-5 raya. So dia seorang-seorang lah kat rumah. Tapi alhamdulillah jiran-jiranku semua-semuanya baik, alhamdulillah, bagi makanan. Aku pun sebenarnya berterima kasih jugalah pada jiran-jiran aku. Tak ada jiran aku, rasanya tak tahulah macam mana anak aku kat rumah masa tu. Okay. So untuk bila hari pelepasan duduk kat sana daripada 9 sampai tak silap 9 sampai 17 tak silapnya. 9 sampai 17 macam tu lah. Duduk kat sana. So itulah kerjanya, makan minum, semayang pun ada, insya-Allah. Tak ada. Jangan risau lah. Jangan risau kalau kita kena berfikiran positif. Bila kena penyakit macam ni, kena berfikiran positif. Jangan termenung. Jangan murung apa-apa. Sebab benda tu, penyakit ni kalau kita murung, kita akan lagi teruk lah sebenarnya. Jadi kita bukan kata nak enjoy. Cuma kita macam terima benda ni. Cuma berharap kita tak ada teruk macam orang lain lah. Okay? Memang ada kata ini, penyakit ni macam ciptaan tu lah, macam ni lah, semua tu lah. Bagi dah kena memang akan rasa benda ni. Cuma sebab alhamdulillah badan aku, senang kata kita tak ada penyakit-penyakit yang 3 serangkai tu. Kencing manis, sakit jantung dan juga darah tinggi. 3 ni. Okay, bila ada 3 ni tu yang kita buat risau. Sebab tu kalau kita perhatikan pada statistik ataupun statistik kematian lah. Kita tak nak kematian tu lah. Tapi kita tengok pada statistik tu, kita akan nampak benda semua tu akan menyerang kepada yang orang-orang tua.
warga-warga emas. Sebab tu kita kena pergi PKRC ataupun pergi pusat kuarantin atau kuarantin diri sendiri. Kita tak nak berjumpa dengan orang-orang yang berisiko tinggi ni. Itu je sebenarnya. Untuk yang muda-muda macam kita, macam aku muda lagi lah. Macam insya-Allah antibody kita masih kuat. Walaupun virus tu masih ada dalam badan, tapi insya-Allah antibody kita ni boleh mengawal lagi, insya-Allah. InsyaAllah lah. Cuma kita risau yang berisiko tinggi. Yang macam aku sebut tadi itulah. Yang darah tinggi, kencing manis dan juga sakit jantung tu. Sebab itu dia akan serang kat situ dulu. Sebab tu yang kalau perhatikan yang balik-balik kampung ke jumpa mak ayah di kampung ke, mak mentua ke apa. Kalau jangkit je kena, itu yang kita risau. Kita boleh tangani, kita boleh tangani, betul lah tangani. Boleh tangani, tapi yang risiko tinggi tu, itu yang kita kalau boleh elakkan jumpa dulu. Sekarang ni pun aku dah risau juga sekarang ni. Kalau ikutkan kes ni pun dah banyak dekat kampung sana tu pun dah risau dah. Dekat mak dengan ayah kampung sana. Ya, sebab dia dah berisiko tinggi, jadi benda tu kalau serang memang itulah. Kalau boleh tak nak lah kan benda tu kan. Okay. Kalau mungkin kalau yang kawan-kawan aku yang pernah kena pun, memang yang kata ditidurkan semua tu mesti dia ada lelah, ada semput. Jadi benda macam tu lah yang dia akan serang dulu. Itu yang membuatkan kita risau bila berjumpa dengan orang kalau terkena pada yang berisiko tinggi ni. Okay? Okay. Faham kat situ kan? Faham kat situ. Jadi insya-Allah untuk kalau yang remaja ke bawah ke. Sebab tu kalau kau siapa-siapa yang dah pernah pergi PKRC, yang pergi duduk kat sana, budak-budak yang kecil memang 17 tahun kata tak payah vaksin tu, memang tak ada benda pun tengoknya. Memang tak ada apa pun. Dia orang main itulah. Yang sekolah yang umur bawah 10 ke, sekolah rendah senang kata, sekolah rendah. Sekolah rendah tu siap berlari dalam PKRC tu dengan kawan-kawan dia. Apa cerita? Cuma dia orang ada virus tu, dia orang dah dapat melawan macam yalah, kalau ikutkannya dalam badan aku ni pun kalau ikutnya, kalau kata doktor tu aku dah tanya macam mana kan, macam mana aku boleh jadi pembawa apa ni, menjangkiti orang lain lagi tak? Dia kata memang tak ada, tak akan menjangkiti orang lain sebab kita dah ada antibody kita. Tapi benda tu masih ada dalam badan kita dan tidak digalakkan kalau kita buat, dah kena COVID mungkin dah tahu benda ni, untuk buat swab test. Sebab mungkin ada lagi swab tu. Cuma dia tak menjangkiti dah. Dia dah jadi perumah kita dah. Sama macam sesama apa benda semua tu, dia akan jadi perumah, lepas tu tak keluar, lepas tu dia akan hilang sendiri nanti. Dia akan hilang sendiri, cuma yang kita risau juga bila dah hilang sendiri, kita mungkin akan dijangkiti balik. Jadi sebab tu kita kata SOP semua tu. InsyaAllah kalau kita jaga SOP semua kan, InsyaAllah sebenarnya kita kawal pergerakan kita, InsyaAllah semua tu. Okay. Banyak betul okey aku kan. Okey. So nanti aku akan selitkan sedikit lah video semasa di PKRC. Walaupun tak banyak, aku sebenarnya tak banyak. Aku nak buat video tu dekat sana, macam nak buat live ke apa benda kan. Tapi macam ganggu pula kan kat sana kan. Jadi aku ambil gambar sikit-sikit je, ambil tempat mandi, tempat semayang, tempat makan tempat biasalah. Ada tempat meja, ada tempat katil kita, atas katil tu je lah. Apa lagi nak kongsi dengan korang Tapi itulah, untuk kita golongan yang kurang berisiko, insyaAllah kita dapat kawal virus ni dalam badan kita. Cuma itulah yang saya cakap tadi tu, yang golongan berisiko. Jadi kita kalau boleh janganlah, kalau rasa macam dah ada gejala demam macam tu, kita kuarantin diri sendiri dulu. Jangan jumpa dengan orang yang berisiko tinggi. Okey. Walaupun insya-Allah ada vaksin nanti, walaupun ada yang kata dah cocok vaksin pun dapat juga. Tapi sebenarnya vaksin tu untuk mengawal lagi sebenarnya. Mungkin kalau tak ada vaksin tu lagi teruk kita kena, tapi benda tu pengawal kita punya antibody mungkin jadi kurang sikit lah. Keterukan bahasa apa aku guna. Okey.
Itu saja rasanya. Jadi stay positif. Stay positif. Stay positif. Jangan rasa murung. Lagi murung, lagi kita akan virus tu seronok menyerang kita punya antibody. Jangan murung. Kita amalkan hidup sihat. Lepas tu kalau boleh makan buah vitamin C lah. Makan buah vitamin C. Apa lagi? Kalau ikut doktor tu, itu je lah. Amalkan hidup sihat lah. Jadi lepas ni amalkan SOP, kawal pergerakan kita lah, insyaAllah semua tu akan insyaAllah kita akan terhindar daripada penyakit ni. Okay? Jangan pandang serong pada orang yang dah kena COVID. Macam aku dah kena kan. Aku sebenarnya tak pandang. Kalau dulu kena dulu tu, aku tak pandang serong pun, tak ada masalah pun. Tapi ada setengah orang akan pandang serong, kau lah bawa kan. Sebenarnya tak. Sebab kita pun tak tahu masa bila kita kena. Jangan sampai bila yang pandang serong tu sendiri akan kena, baru dia tahu macam mana rasanya. Sebab kita dah kena, kita akan rasa macam mana benda tu berada dalam badan kita, macam mana benda tu yang menyerang kita punya sistem antibody badan. Itu je sebenarnya. Jangan pandang serong. Kalau yang belum kena, jangan pandang serong. Bagi kata semangat sebenarnya lagi bagus. Semangat. Okey. Itu saja sedikit perkongsian lah. Sedikit perkongsian daripada pengalaman aku yang dah pernah kena COVID. So, stay positif. Sekali lagi, stay positif. Jangan murung. Berapa kali dah aku cakap, yang stay positif, jangan murung. Stay positif, jangan murung. Jadi kalau ada perasaan tu, buang je. Kalau yang dah kena lah. Yang tentu jangan pandang serong pada yang dah kena. Tak semestinya aku kena, kau tak kena. Macam tu. Kan. Okay. Sebab benda ni kita tak pasti macam mana. Kita tak nampak virus tu kat mana. Lagi-lagi sekarang ni, lagi virus tu dah bermutasi kan. Okay. Itu saja. InsyaAllah nanti aku akan selitkan sedikit video-video semasa berada di PKRC Pasir Gudang. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian kiri dan kanan. Okay, sana dan satu lagi sebelah sana. Luas mana tempat. Okay, sebab gelap. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah suasana PKRC Pasir Gudang.